Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran akhlak dan tasawuf darjah 4, iaitu di bawah tajuk menghindari maksiat anggota, untuk pelajaran yang ke-10. Semoga pada pelajar semua dapatlah bersedia dengan kitab, untuk sama-sama kita melihat apa yang dimaksudkan dengan menghindari maksiat anggota, insya-Allah. Pertama, kita lihat pengertian maksiat. Apa pengertian maksiat ni? Iaitu perkara-perkara yang buruk dan jahat. Maksudnya perkara yang buruk dan jahat yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala, sama ada bentuk suruhan ataupun larangan, yang dilakukan dan didorong oleh hawa nafsu dan syahwat. Inilah dah maksudnya dengan maksiat. Jadi apa yang kita buat itu bertentangan dengan Islam, maka kategori maksiat. Sama ada kita melalui anggota zahir ataupun anggota batin. Anggota yang nampaklah, contoh macam tangan, kita lakukan perkara yang bertentangan dengan Islam, contoh membunuh, itu contoh maksiat. Ataupun melakukan perkara yang kita tidak nampak, contohnya penyakit hati, hasad dengki. Tak nampak hasad dengki ni, tapi dizahirkan dengan anggota lain. Disebabkan ada hasad dengki, maka dizahirkan hasad dengki itu dengan anggota zahirnya, dan dilakukan oleh dorongan syahwat, nafsu dan hawa nafsu dan syahwat. Jenis maksiat terbagi kepada dua. Pertama, maksiat zahir. Yang kedua, maksiat batin. Pertama, zahir dan batin. Baik, maksiat zahir ni adalah maksiat dilakukan oleh anggota tubuh badan yang zahir lah. Contohnya melalui mata, melalui telinga, lidah ataupun perut, kemaluan tangan dan kaki. Inilah anggota zahir, mana dia melakukan maksiat melalui anggota inilah. Kemudian maksiat batin pula dilakukan oleh hati. Ini qalbi, di dalam hati, seperti hasad dengki. Ini mana hasad dengki, ujub, takbur, riya. Ini adalah contoh penyakit hatilah. Itu namanya maksiat batin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lihat contoh maksiat mata. Yang pertama apa? Tertarik dengan kemewahan harta benda. Yang kedua, tertawan dan terpesona dengan kecantikan atau ketampanan manusia. Yang ketiga, terpesona dengan hasil ciptaan manusia. Yang keempat, terpesona dengan kehebatan, kebolehan dan diri sendiri serta kecantikan diri sendiri. Jadi kat sini pelajar sekalian, di mana tertarik dan tertawan ini menyebabkan kita terjerumus kepada maksiat. Itu dia masukkan dalam maksiat mata. Tetapi kalau kita melihat sesuatu itu dengan tujuan untuk membesarkan Allah, dengan melihat sesuatu yang cantik itu menyebabkan kita makin meningkat kita mengagungkan Allah Ta'ala dan iman kita makin bertambah, itu tidak mengapa, itu dapat pahala lagi. Yang masukkan dengan maksiat mata dapat dosa ni, kita lihat sesuatu itu menyebabkan kita melakukan perkara maksiat. Itu maksud maksiat mata. Contoh maksiat telinga. Yang pertama, mendengar lagu-lagu hiburan yang mengasyikkan lagi melalaikan. Apabila dia mendengar lagu menyebabkan diri dia terasyik hinggakan dia lalai, melalaikan, maknanya dengar lagu sampai tak solat, contohnya. Yang itu pun adalah kategori maksiat telinga. Kemudian yang kedua, mendengar muzik yang melekakan dan dilarang oleh syarak. Apa muzik yang dilarang oleh syarak? Apa dia? Cuba cari. Apakah muzik yang dilarang dan melalaikan dalam Islam? Yang ketiga, mendengar lawak jenaka yang berlebihan. Kita tak salah mendengar lawak jenaka, tapi kalau berlebihan itu jadikan maksiat telinga. Mendengar cerita rekaan dan khayalan. Cerita-cerita yang yang tidak memberikan faedah pun juga masuk maksiat telinga. Lagikan cerita perkara tidak benar, cerita rekaan hingga menimbulkan perkara fitnah, itu pun satu bentuk maksiat telinga. Dan
contoh lain untuk maksiat telinga ialah mendengar orang memfitnah. Sekarang ni mendengar orang memfitnah. Sekarang dalam media sosial banyak mengata dan mengumpat orang lain. Okey. Mungkin sekarang kita kurang pada bertemu dengan orang lain, okey. Mana kurang berjumpa lah. Tapi sekarang kita lebih banyak mendengar kepada laman sosial, media sosial. Jadi kat situ berhati-hatilah dalam mendengar kisah-kisah disampaikan yang diviralkan. Pastikan kalau boleh jangan dengar, ditakuti. Kalau melibatkan perkara yang baik tak apa, kalau perkara tidak baik akan mengundang kepada fitnah dan mengumpat orang lain. Dan yang kena contoh maksiat telinga ialah mendengar cerita keburukan dan keaiban orang lain. Okey, nauzubillah min zalik. Okey. Yang ketujuh ialah mendengar perbualan kosong yang sia-sia dan membuang masa. Ini adalah contoh maksiat telinga. Contoh maksiat lidah. Okey, maksiat lidah yang pertama contohnya ialah apa dia? Iaitu berbohong. Okey, yang kedua apa dia? Memungkir janji. Yang ketiga apa dia? Mengumpat. Yang keempat, bertengkar. Yang kelima, memuji diri sendiri. Ini contoh. Okey, contoh maksiat lidah. Okey, menggunakan lidah untuk mengata orang, mengutuk orang, itu adalah bentuk maksiat lidah. Okey, mengutuk dan mengeji sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan ataupun benda. Okey. Contohnya kita kutuk seorang itu tak cantik. Kita kutuk pencipta, kita kutuk dia punya muka dia sebagai contoh. Sebenarnya kita telah mengutuk ciptaan Allah. Okey. Dan yang ketujuh, bergurau senda yang melampaui batas. Okey, dengan mulut, okey, kita bergurau senda yang melampaui batas. Okey kan? Boleh menimbulkan kepada kemarahan atau pergaduhan seperti itu. Dan yang ke-8, mengejek, mentertawakan dan memperolok-olokkan orang lain. Contohlah awak panggil si tempang. Okey, dia datangnya awak ejek dia sebagai si tempang. Sedangkan memang dia adalah tempang, tapi kita olok-olokkan atau mempertawakan dia. Itulah contoh maksiat mulut. Mulut apa dia? Banyak bersembang, iaitu berbual kosong. Okey, banyak bercakap, okey, berlebihan lah, dan bercakap perkara maksiat. Okey, dan yang akhirnya ialah memfitnah. Itu adalah bentuk banyak contoh-contoh maksiat mulut. Okey, seterusnya kita lihat pula maksiat perut. Okey, perut pun boleh berlaku maksiat, iaitu apa? Menerima makanan atau minuman yang haram atau syubhah. Yang ini diragui halal dan haramnya. Makna kita masuk dalam perut kita benda yang haram, okey, ataupun syubhan yang mana tidak kenal pasti apa ni, diragui lah dari segi halal atau haramnya. Sama ada dari segi zatnya. Maksud zat ni contoh macam daging khinzir, itu jelas itu zat dia yang haram masuk dalam perut kita, itu masuk maksiat perut. Ataupun proses membuatnya didapati dengan cara yang haram. Okey. Asalnya contoh kuih tu halal tapi dicampur dengan air arak, maka kuih tadi sudah jadi haram. Ya? Ataupun contoh mendapatkannya, okey, asalnya makanan itu halal tapi cara mendapatkan itu, contohnya dengan mencuri, kemudian dia beli makanan, jadi makanan itu adalah makanan yang haram dari segi mendapatkannya, maka dia masuk dalam perut, maka dia akan jadi maksiat perut pula. Dan seterusnya iaitu maksiat kemaluan yang disebabkan oleh kegagalan manusia mengawal kemaluannya dalam memenuhi kehendak dan nuri jantina dengan tidak memikirkan dosa dan akibat buruknya. Okey, itu contoh maksiat kemaluan. Dan disebut juga sebagai permulaan zina. Okey, itu pun kategori maksiat juga. Liwat dan musyahaqah atau apa sahaja cara yang boleh dianggap sebagai nafsu melalui kemaluan. Itulah contoh kategori maksiat kemaluan. Jadi kita naklah menjaga maruah kita supaya jangan kita termasuk dalam golongan yang tercebur dalam golongan yang melakukan maksiat kemaluan. Auzubillah min dzalik.
Dan kita boleh lihat punca maksiat kemaluan ini berlaku. Yang pertama ialah lemah iman. Bila mana lemah iman, maka mudah terjerumus kepada contohnya persinahan, perkara-perkara baiklah berkaitan dengan kemaluan. Kemudian tiada di pendidikan agama, dan lemah iman. Lepas tu pendidikan agama tiada. Lepas tu kurang pengasuhan, maknanya tiada orang yang mengasuh daripada kecil. Kemudian pengaruh budaya negatif. Sekarang dipengaruhi oleh budaya negatif yang sangat hebat. Dengan teknologi sekarang. Jadi ke sini perlukan kepada iman yang kuat supaya dapat menghindari budaya negatif ini masuk menyeluruh dalam kehidupan kita. Dan yang punca yang lain ialah kelemahan pada diri individu. Jadi ke sini kita kena pasti apa puncanya, maka kita hendaklah menghindari maksiat kemaluan ini. Alhamdulillah, seterusnya kita lihat contoh maksiat tangan, iaitu yang pertama mencuri, meragut ataupun menyamun. Kemudian yang kedua mencederakan atau membunuh manusia dengan sengaja, menyeksa atau memukul hewan, merosakkan diri sendiri. Seterusnya contoh maksiat tangan iaitu menyentuh atau memegang tubuh lelaki atau perempuan yang diharamkan. Yang keenam, menulis surat asmara atau bahan hujah. Dan yang ketujuh, merosakkan tanam-tanaman, dan merosakkan harta benda awam ataupun vandalisme. Itu adalah contoh maksiat tangan. Dan contoh maksiat kaki pula ialah iaitu berjalan ke tempat yang diharamkan atau tempat maksiat. Kemudian berjalan untuk melakukan perkara yang diharamkan, melakukan perkara yang dilarang, ataupun menggerakkan jentera atau kenderaan untuk melakukan maksiat. Jadi apakah pesanan Imam Ghazali kepada kita supaya jangan gerakkan sesuatu pun anggota badan kamu untuk melakukan maksiat. Gunakanlah anggota badan kamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini pesanan Imam Ghazali kepada kita berkenaan dengan menghindari maksiat anggota. Dan pesanan yang lain iaitu kecuaian menjaga anggota badan akan menerima akibat kepada diri sendiri. Ini di mana kita akan dibalaslah di sana nanti. Dan jangan bersikap mudah dengan mengatakan Allah Maha Pengampun dosa-dosa hamba yang melakukan maksiat. Kerana ucapan ini walaupun benar tetapi tujuannya adalah salah. Jangan kita ambil mudah. Maknanya jangan mengatakan mudahlah Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Tapi kita terus melakukan maksiat. Baik, ini adalah peringatan Imam Ghazali kepada kita. Alhamdulillah, jadi itulah berkenaan dengan menghindari maksiat anggota. Jadi pelajar sudah mengenal pasti beberapa contoh anggota zahir, anggota zahir yang di mana bila melakukan perkara yang dilarang oleh Islam, maka dikategori sebagai melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada maksiat tersebut. Dan mohon maaf jika ada salah silap dalam penyampaian pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.